Okey, so cikgu start lah. Okey, so jadi ni adalah pasti Y dan ni adalah pasti X. Dan ini adalah sukuan pertama. Okey, sukuan pertama ni di antara 0 hingga 90 darjah. Okey, 0 hingga 90 darjah. Okey. Nanti kalau kamu tak salin dulu pun tak apa, sebab benda ni berekod. Tapi kalau nak salin pun boleh, tapi kena salin cepat-cepat. Kena cepatlah. Bukan kata cepat, secara ringkas dulu. Sebab nanti kita akan ulang balik. Boleh tengok balik dalam rakaman. Okey, so jadi kosong ya. So jadi theta tu antara 0 hingga 90 darjah. Okey, untuk sukuan kedua, dia antara 180 hingga 270. Okey. So jadi formula dia inilah. Okey, 180 tolak theta. Kalau sukuan ketiga, ni formula dia, theta tolak 180. Yang A pula 360 tolak theta. Okey, macam mana nak guna ni? Okey, kita tengok contoh. Okey, kita tengok contoh. Okey, kita tengok ni Okey, 125. Okey, 125 berada daripada sukuan berapa? Okey, kita tengok balik tadi. Okey. Kalau kamu tak nampak ke, tak jelas ke, bagi tahu cikgu so cikgu boleh zoom. Okey, so jadi 125 ni berada di sukuan kedua. Okey, tadi cikgu cakap kan, untuk sukuan kedua. Okey, untuk sukuan pertama tadi 0 hingga 90 darjah. Untuk sukuan kedua dia antara 90 darjah hingga 180 darjah. Okey. So jadi dia berada pada sukuan kedua. Okey, dia berada kat sini. Okey, so jadi bila dia dekat sukuan kedua, so kita guna formula ni. 180 tolak theta. 180 tolak theta. So, jadi 180 tolakkan dengan 125. Okey, 125. Okey. So jadi kamu tekan kalkulator lah. Okey, so jadi cikgu tekan kalkulator kat sini. 180 tolak 125. So kita dapat ni 55 darjah. Okey, 55 darjah. So jadi hubungan. Okey, sekarang kita nak cari sin 125. Okey, so jadi kita nak cari sin 125. Okey, kamu tekan ya, sin 125. Okay, so kita akan dapat 0.18. Sorry, bukan sorry, bukan tekan ni. Sorry. Apa ni? Sin 125 ni sama dengan sin ni, sin 55. Okey, sorry. Okey, faham tak? Apa dia tadi soalan dia Akid? Tak ada. Okey. Dia bukan suruh cari nilai. Tadi yang cikgu tekan kalkulator tadi ni, yang cikgu dapat 0 point something tadi tu, itu cari nilai. Dia tak suruh cari nilai, dia suruh cari hubungan. Okey. So jadi tadi cikgu ada share dalam grup apa ni, bahan ni lah. So jadi kalau kat rumah kamu ada printer, kamu boleh print lah. Kalau tak ada printer, kamu tulis je dekat buku latihan lah. Okey. Sekarang ni kita tengok ni nombor 2 ni 160 darjah. Okey, 160 darjah. Okey, dia berada kat mana? Okey, sukuan pertama ke dekat sukuan kedua? Okey, 160 dekat sini. Okey. Okey, 160 berada pada sukuan kedua. Jadi kita tulis sini sukuan kedua. Okey. Yang alfa ni pula, okey, cukup padam ya supaya tak mengganggu. So jadi nilai alfa dia sini samalah guna formula ni. Yang ni. 180 tolak theta. So 180 tolakkan dengan 160 darjah. So kita tekan kalkulator, dapatlah 20 darjah. Tak payah tekan kalkulator pun boleh, congak pun boleh kan. So jadi kalau cos 160 ni dia sama dengan cos 20. Cos 20 darjah. Nilai dia adalah samalah. Okey. Okey, cuma nilai dekat sini
Kalau kat sini semua all. Okey, apa masuk positif-positifnya. Kita juga nak ulang balik, nak recall balik. Cikgu zoom balik ni. Okey, dekat ni cara nak ingat dia. Aku suka tulisan cantik. Okey, kat sini ni all maksud dia all. Bila all ni maksudnya sin theta, cos theta dengan tangent theta, nilai dia adalah positif. Okey, kalau sukuan 2, nilai sin theta sahaja positif. Kalau sukuan ketiga tangent sahaja nilai positif. Okey, C ni maksudnya cos lah. Okey, so sebab dia cos sahaja yang positif. Okey, nanti kita, kalau mungkin kamu tak berapa faham, tapi nanti cikgu akan bagi tunjuk contoh. So jadi nanti kamu akan faham lah, okey, apa yang cikgu cakap ni tadi. So cara nak ingat dia tadi, aku suka tulisan cantik. Tulisan cantik. So jadi ni ASTC. Ni ASTC. Okey, so jadi kita berbalik kepada soalan tadi. Okey, sekarang kita pergi ke nombor 3. Okey, nombor 3 190. Okey, 190 Okey, 190 jap cikgu padam ya supaya tidak serabut. Okey, 190. Okey, yang sini sampai 180. Okey, dekat sini sukuan ketiga ni 180 hingga 270. Okey, so jadi 190 berada pada sukuan ke-3. So jadi sini adalah sukuan ke-3. Okey, so jadi bila sukuan ketiga kita guna formula ni. Theta tolak 180. Okey, so jadi kita nak cari nilai alfa dia. Cukup padam ni supaya tak keliru. Okey, so jadi nilai alfa dekat sini adalah theta tolakkan dengan 180. So jadi 190 nilai theta ni lah 190. So 190 tolakkan dengan 180 darjah. So kita dapat sini 10 darjah. So jadi 10 darjah ni sama dengan tangent 10. Okey, nilai dia sama. Okey, kalau kamu tak percaya kita tekan kalkulator ya. Okey, tangent 190 Okey, tekan. Kita dapat jawapan 0.176. Okey, sekarang cikgu cari tangent 10 pula. Tangent 10. Okey, tangent 10 pun sama, 0.176. So jadi samalah. So betul lah ni. Okey, nilai dia adalah sama. Okey, kemudian kita tengok soalan nombor 4. Okey, cikgu padam yang lain-lain ni supaya tidak keliru. Okey, soalan nombor 4. Okey, soalan nombor 4. Okey, 226. Okey, 226 berada pada sukuan ke-3 jugalah. 226 kat sini kan. So dia berada pada sukuan ke-3. So bila dia berada pada sukuan ke-3, masih lagi guna formula yang sama yang ini. Okey, alfa sama dengan theta tolak 180 darjah. Okey, so jadi theta dia kat sini 226 kan. Okey, 226 tolak 180. Okey, so kita tekan kalkulator. Kalkulator dah hilang dah. Tak apa, cikgu tekan kalkulator. Kalkulator biasalah. Tapi cikgu tak boleh tulis kat, cikgu tak boleh tulis dekat komputer lah. Okey, kita tekan manual saja.
So 226 tolak 180, cikgu dapat 46 darjah. Okey, 46 darjah. So jadi cos 226 sama dengan cos 226. Okey, sekejap ya, ada orang masuk. Okey, tak ada dah. Okey, so jadi cos 226 sama dengan cos 46, sorry. Cos 46. Okey, tu soalan nombor 3. Sekarang kita pergi ke soalan nombor 5. Okey, soalan nombor 5. Okey, 280 ya. 280. Okey, 280. Okey, sebab cikgu tak nak naik atas turun bawah, naik atas bawah kan. So jadi cikgu terus kat bawah je lah. Okey. So jadi yang pertama kita kena tentukan dia berada pada sukuan ke berapa. Okey, ni sukuan pertama, sukuan kedua, sukuan ketiga dan sukuan keempat. Okey, so jadi ini tadi 0 hingga 90 darjah. Okey, yang ini 90 darjah hingga 180 darjah. Dan ini 180 darjah hingga 270. Dan ini adalah 270 hingga 360. Okey, so jadi 280 ni berada pada sukuan keempat. 280 ni berada pada sini. Okey, so jadi kalau dekat nombor 4 ni, formula dia adalah alfa sama dengan 360 darjah tolakkan dengan theta. Ni formula dia. Okey. Cikgu tunjuk yang tadi ni balik. Ni 360 darjah tolak theta. Okey, so jadi tadi kita dah tahu dah 280 okey berada pada sukuan keempat. Okey, sukuan keempat. So jadi formula dia alfa sama dengan 360 darjah tolakkan dengan theta. So ni 280 lah. So jadi 360 tolakkan dengan 280. So kita tekan kalkulator. 360 tolak 280, kita dapat 80 darjah. Okey, 80 darjah ni sama dengan sin 280. Okey, so itu adalah untuk jawapan nombor 5. Okey. Okey, kemudian kita tengok soalan nombor 6. Okey, kalau misalnya kata kamu tak sempat salin ke apa ke, kamu boleh screenshot atau boleh tengok balik dalam rakaman nanti ya. Atau kalau kamu kena perlu stop sekejap untuk salin, bagi tahu cikgu. Sekarang ni dengar je lah dulu. Okey, dengar je, nanti kamu boleh buat balik. Sebab apa, soalan kerjanya ada di ada cikgu tunjuk dekat di bawah. Okey, jap. Sebab padam dia lambat sangat, jadi cikgu kena clear macam eraser ni. Atau cikgu kena tutup kamera ni. Tutup kamera dia akan jadi slow. Cikgu tutup kamera.
Okey. Bila tak ada kamera dia laju. Okay, dia senang sikit. Bila kita pasang kamera, dia jadi komputer kita jadi lambat. Itu sebab cikgu tak pasang kamera. Okey, lepas tu 5 dah selesai. Okey, sekarang kita buat soalan nombor 6. Okey, soalan nombor 6, 3, 4, 5 ya. Okey, 3, 4, 5. Okey, pertama sekali kita tengok dia dekat mana, sukuan ke berapa. Pertama, kedua, ketiga, keempat. Okey, so jadi 3, 4, 5 ni berada pada ni, sukuan keempat. Sebab yang sukuan keempat adalah di antara 270 hingga 360. Okey, so jadi dia berada pada sukuan keempat. So jadi bila berada sukuan keempat, untuk jawapannya ni cikgu tulis kat sini lah. Okey, so alfa sama dengan 360 darjah tolakkan dengan 345. Okey, so jadi kita tolakkan dengan 345. Okey, so 360 tolak 345, kita dapat 15. So kita dapat sini 15. So di sini adalah tangent 15 darjah. Okey. Okey, so jadi inilah jawapan dia. Ini. Okey, itu untuk soalan nombor 6. Senang je. Apa dia? Senang je. Yalah, betul. Senang je. Okey, yalah dia ni baru level warrior. Belum masuk lagi apa legend ke maestro lagi. Dia slow. Tapi tak apa, yang penting yang penting kamu faham lah. Yang penting maksudnya kalau kamu nampak faham tu okey lah. Okey, sekarang kita pergi tengok soalan nombor 7. Okey, kalau macam cikgu cakap lah, misal kata kamu tak sempat salin ke apa, ada rakaman, jangan risau. Dan cuma nanti lepas habis kelas ni kamu cuba buat balik. Sebab soalan soalan ni cikgu ada share dalam group. Jadi kamu buat balik dalam buku tulis tu lah, buku tulis tu. Nanti kalau tak di buku tulis kamu tu kosong je. Tak berconteng kan. Okey. Kita tengok ni 145.8 145.8. Okey, macam biasa cikgu buat apa ni lah, buat graf ni. 3. Okey, jap belum lagi. Okey, dia berada pada sukuan ke berapa? Okey, so jadi ini 145.8 ni berada pada sukuan kedua. Kedua? Sebab ini kan berapa? 90 hingga 180. 90. Yang ini 0 hingga 90 darjah. Yang ini 180 hingga 270. Yang ini 270 hingga 360. So ini berada pada sukuan ke 2. So jadi sini adalah sukuan kedua. So jadi untuk cari alfa ni, nak cari yang ni. So alfa sama dengan 180 darjah tolakkan dengan theta. So tolak je lah ni, 180 tolak 145.8. Jadi tekan kalkulator. 180 tolak 145.8. Ni yang kalkulator cikgu ada, tapi tak boleh tunjuk yang dekat komputer lah. Cikgu tunjuk secara, cikgu tulis type dekat cikgu punya kat rumah ni. So cikgu dapat 34.2. Kamu ada kat rumah ada kalkulator kan? Tekan kalkulator, so jadi dapat 34.5. So 34.2 ni sama dengan tangent 34.2 darjah. Okey, so itu untuk jawapan nombor 7. Okey, sekarang kita pergi ke soalan nombor 8. Okey, soalan nombor 8. Okey, so soalan nombor 8. Okey, macam biasa kita tentukan dia berada pada sukuan ke berapa. 1, 2, 3, 4. Okey, so dia yang ini berada pada sukuan ke 3. Okey, berada pada sukuan ke 3. So jadi untuk sukuan ketiga, theta dia sama dengan 270 tolakkan dengan
alpha sama dengan 270 tolakkan dengan theta. So 270 tolakkan dengan 264.9. So jadi tekan kalkulator lah. 270 tolak 264.9. So kita dapat sini 5.1. Sin 5.1 nilai dia. Sin 5.1. Okey, kemudian untuk soalan 9 pula. Okey, soalan 9. Okey, yang ini berada pada sukuan ke-4. Okey, berada pada sukuan ke-4. So, jadi sukuan ke-4 alfa sama dengan 360 tolakkan dengan 31 2 18 minit. Okey, so cara nak tekan ni, sekejap ya, cikgu tengok kalkulator ni. Ambil loading, ambil masa sikit. Okey, so ni kalkulator kamu kan. So jadi kamu tekan okay, 360 tolak. Okey, ni 312 kan. 312. Okey, tekan ni ada minit tau. Okey, ada minit. So kamu tekan yang ni. Ni lepas tu 18 minit. 18 minit. Tu cara nak tekan dia. Okey, yang ni simbol dia. Ada dekat kalkulator kamu tu. Okey, so kamu tekan. Memang ada pecahan dia kan. Tapi kamu tekanlah dalam bentuk desimal. Sekejap ya. Alamak. 360 tolak 312 18. Ni. Ni lah. 47.7. 47.7. So ni 40 sama dengan cos 47.7. Ni pun sama jugalah. Dia 207 ni, 207.54 minit ni, dia berada pada sukuan ke-3. So 1 2 3. So jadi ni 270 tolakkan dengan ni nilai ni. Okay, 207 54 minit. Okay, so jadi kita tekan kalkulator. Dua 270 tolak 207 darjah 54 minit. So kita dapat 62.1. Tangent 62.1 darjah. Okey, so ni baru selesai soalan 1 hingga 10. Okey, boleh sambung lagi ke? Boleh Okey, seterusnya kita nak lihat untuk apa ni? Cara nak cari berdasarkan bulatan unit berikut, hitungkan nilai sin theta, cos theta dan tangent theta. Okey, so jadi kamu tengok sini untuk cari sin theta, nilai dia adalah sama dengan koordinat y. Dan untuk cos theta, formula dia adalah sama dengan koordinat x. Dan tangent theta, formula dia adalah koordinat y bagikan dengan koordinat x. Okey, kita tengok contoh. Okey, yang soalan pertama ni kan. Okey, sin theta dia mesti sama dengan paksi x. Paksi koordinat y. Cos theta sama dengan koordinat x. Okey, yang pertama sekali kamu kena tahu mana satu x, mana y. Okey, contoh satu ni. Sekarang kita tengok contoh satu.
Okey, ini adalah X dan ini adalah Y. Okey, so ni sin theta. Sin theta dia kata sama dengan koordinat Y. So koordinat Y kita adalah 0.77. So ni 0.77 lah jawapan dia. Okey. Lepas tu untuk cos theta pula dia kata sama dengan koordinat X. So koordinat X adalah 0.64. So nilai dia sini 0.64. Okey, kemudian untuk tangent theta pula dia kata Y bagi dengan X. Ni tangent theta sama dengan koordinat Y bagi dengan koordinat X. Oh, kita kena tulis nombor di formula. Formula. Okay. Ini formula tak. Kalau kamu tak senang cerita, kamu nak ingat senang je betul ni. Sin theta sama dengan X, cos theta sama dengan Y, tangent theta sama dengan Y bahagi dengan X. Tapi janganlah kamu tulis X sama dengan X sama dengan Y. Kamu tulis ni cara nak ingat lah. Kalau tak ingat, cara nak ingat. Tapi sebenarnya dia tulis koordinat Y, koordinat X. Tapi panjang pula nak tulis. So jadi kita tulis macam ni. Saya nak tahu nombor X dengan Y. Macam mana nak tahu X dengan Y? Yang ini. Yang ni macam contoh ni kan. Ni negatif 0.5, ni 0.86 kan. Ini adalah X, ini adalah Y. Kita kena letak X first lah. Ya, contoh ni kan. Okay, ni 2, ini 3. Ini titik dia kan. Ini titik 2, 3. Ini adalah X dan ini adalah Y. Okay, yang first ni adalah X, ni X. Ni adalah Y. Ni bersama. Ni X, ini adalah Y. Okay, seterusnya tangent theta ni kita bahagikan je. Tangent theta Y bahagikan dengan X. Ni 0.77 ni bahagikan dengan 0.64. So jadi kamu tekan kalkulator lah, dapat ni 1.2031. Okay, so kita tengok soalan 1. Tadi dia kata kalau sin theta sama dengan Y. So Y ni adalah 0.866. So tulislah ni 0.866 ni 0.866. Tulis je balik. Kemudian cos theta sama dengan X. So X kita adalah negatif 0.5. Negatif 0.5. Okay, kemudian untuk tangent theta pula, dia kata Y bagi dengan X. So Y bahagikan dengan X. Y bagi dengan X. Okay, Y kita ni 0.86. Okay, 0.866 bahagikan dengan X kita adalah negatif 0.5. So tekan kalkulator, kamu akan dapat negatif lah. Sebab ke bawah tu kan negatif kan. Negatif 0.866 bahagikan dengan negatif 0.866 bahagikan dengan negatif 0.5. So kita dapat negatif 1.732. Ni jawapan dia. Okay, so kamu tinggal masukkan dalam jawapan je. Okay, so untuk yang 2 ni pun sama juga. Okay, cikgu padam dulu supaya tak serabut. Okay, so jadi untuk yang ni sin theta dia sama dengan Y. So Y kita adalah negatif 0.90. Dan nilai X kita negatif 0.82. So ni negatif 0.42. So bahagikan je negatif 0.90 bahagikan dengan negatif 0.42. So dapat berapa ni? Negatif 0.9. Negatif 0.9 bahagikan dengan negatif 0.42. So kita dapat 2.1. Ya betul, 2.14. Okey, ambil 2 titik perpuluhan. Okey, 2.14. Okey, so nombor 3. So nombor 3 ni sin theta dia ni lah negatif 0.41 dan nilai X dia yang ni 0.91. Lepas tu nak cari ni bahagi Y bagi dengan X lah, bahagikan ni Y bagi dengan X. So negatif 0.41 bahagikan dengan 0.91. So dapatlah
Ni negatif 0.45. Okey, so itu adalah untuk jawapan tangent theta lah. Okey, so itu cara dia. Kalau berdasarkan bulatan unit. Ni kalau berdasarkan unit. Okey, so sekarang kita pergi ke soalan B. Okey, soalan B. Dia kata hitungkan nilai berikut. Okey, sin 110 sama dengan apa? Okey, tadi kamu dah belajar dah tadi yang soal yang first tadi tu. Okey, so sin theta ni sin 225 dia berada pada sukuan ke berapa? Okey, so jadi 1 2 3 4. Okey, kena ingat ya, dia setiap 90 darjah. Kalau kamu nak ingat, ini 0 hingga 90 darjah. Lepas tu kamu tambah lagi 90. Ni kan dah 90. Okey, kalau kamu nak ingat macam ni lah, kamu tulis sini. Sini 0, ini 180. Ini 270. Sorry, ni satu. Sorry. Ini 90 darjah. Ini 180. Dan ini adalah 270. Ni sini 360 lah sampai sini. So jadi 225 ni berada kat sini, kat 3. Berada kat sini. Pada sukuan ke 3. So jadi sukuan ke 3 so sukuan ketiga 270 tolakkan dengan 180. Okey. Sukuan ketiga. Theta tolak dengan 180. Theta tolak dengan 180. Maksudnya sudut dia ni, dia berada pada sini. Ni 225. Ni sudut 225. So kita nak cari yang ni saja. So nak cari ni saja. Theta tolakkan dengan 180 darjah. So jadi sin 225 tolak dengan 180. Okey, so jadi 225 tolak dengan 180. So kita dapat 45. Sin 45. So dah dapat sin 45 ni, kamu tekanlah kalkulator sin 45. Tekan sin 45, dapatlah jawapan dia 0.7 0.7071. Okey. Okey, kemudian kita tengok pula untuk sin 320. Okey, sin 320 ya. Okey, so jadi kita kena tentukan dia berada pada sukuan ke berapa. 1, 2, 3, 4. So ni 0, 90, 180, 270 dan 360. So jadi 320 ni berada pada sukuan ke 4. Okey, so jadi dia sudut dia seolah-olah dia macam ni. Dia dekat sini. Okey, so jadi kita nak tahu sudut ni berapa. Sudut yang ni berapa? 360 sin 360 tolakkan dengan 320. So kita dapat sin 40. Okey, so jadi kamu tekan kalkulator sin 40. Sin 40 dapatlah jawapan dia 0.642. Okey. So jadi cikgu rasa kamu mungkin faham apa yang cikgu ajar ni. Nanti kamu cuba buatlah soalan nombor 3, 4, 5, 6, 7 dan 8. Okey. Okey, itu cikgu rasa sampai sini je lah. Nanti banyak-banyak sangat nanti kamu pening. Okey. Ada apa-apa tak soalan nak tanya cikgu sebelum kelas kita berakhir?